selamat sejahtera semua. Okey, baiklah anak-anak, untuk subjek teknologi maklumat komunikasi kita pada hari ini, cikgu akan mengajar anak tentang aplikasi Scratch. Jadi sebelum tu cikgu akan terangkan kepada anak bagaimana cara untuk kita register Scratch ni. Okey, so sekarang ni anak-anak just tulis kat sini Scratch pada Google, tekan enter. Okey, yang pertama ni anak-anak perasan tak? Okey, yang pertama ni, okey, kita akan ambil yang ni, yang pertama ni, email yang pertama ni. Okey, ini paparan yang akan keluar pada komputer anak-anak. Okey, di sini nanti anak-anak perlu tengok pada bahagian ni, join Scratch. Okey, cikgu nak anak-anak akan register dulu. Anak-anak akan register dulu dalam Scratch. Okey, baiklah, kenapa cikgu nak anak register pada join Scratch ni? Okey, kerana jadi dua. Sebenarnya kalau tak register pun kita boleh terus start creating kat sini. Okey, tapi bila anak hasilkan kerja di bahagian sini, bila anak hasilkan start creating ni, so anak boleh hasilkan kerja, tapi bahan tersebut tak akan dapat di save. So that's why cikgu minta anak join dulu Scratch. Okey, bila join, semua hasil kerja anak akan automatic dapat di save. Okey, kita go to join Scratch. Okey, dia minta username kat sini. Okey, so anak tulislah nama anak-anak sendiri. Contohnya cikgu ambil satu nama anak murid yang ada, Adib Syamil. Okey, so isikan password dan apa password yang anak-anak senang faham lah. So katalah ABCD 1234. Okey, ABCD 134, ABCD 134, senang faham. Then tekan start, then next, and then okey, select country Malaysia, just cari Malaysia saja, masukkan, and then month dengan tarikh lahir ni. Okey, berbulan tarikh lahir anak. Kalau nak ubah yang betul pun tak apa, tak nak ubah yang betul pun tak apa, tak ada masalah. Okey, so boleh je. Okey, ni just untuk record sajalah. So kalau mail, kalau email, yang lain tak payah abaikan. Alright, okey, ini yang paling penting, part dekat sini yang penting. Okey, apa email yang kita nak masukkan, sebab email ni dia nak refer supaya dia nak registerkan satu email anak-anak. So apa yang nak tulis, tulislah yang paling terbaik adalah email MOE anak-anak sendiri. Okey, letak email MOE anak-anak. So cikgu isi dulu salah satu email anak murid yang cikgu ada ke sempat. Okey, at moe.dl.edu. Okey. Okey, just klik je. Okey, so now you are now login. Okey, so kita dah login dah. So get start saja. So selepas get start, dekat sini anda akan tengok. Okey, ini paparan depan je lah, depan kepada Scratch tu. Okey, kita akan tengok pada bahagian sini, ada satu bahagian yang cikgu nak tengok balik bahagian sini. Okey, di bahagian tepi sini, perasan? Okey, dia ada bahagian profile my staff account setting. Okey, nak pergi pada account setting dahulu. Okey, sebab apa cikgu minta nak pergi pada account setting? Okey, bahagian email ni anda nak tukar dulu. Sebabnya di bahagian email ni kita kena confirmkan lagi sekali password tersebut. Okey, supaya nanti dalam paparan Scratch tu akan ada butang share. Sebab sekarang kalau anda nak lihat dalam interface Scratch tu tak akan ada butang share. So cikgu nak siap-siap anak-anak settlekan dulu masalah ni. Okey, supaya nanti tak adalah anak-anak akan cari-cari mana butang share tu. Okey, so letaklah password yang tadi anak-anak letak tu. Okey, ABCD 1234 contoh dia. Right, so resend. So lepas resend ni, anak-anak pergi masuk pada email anak-anak sendiri. So email anak-anak kat mana anak-anak letak lah. Okey, di mana tadi katakan kita letak di MOE portal lah. Pergi pada MOE portal 5. Okey, log masuk. Okey, letak email anak tadi tu, and then pergi pada bahagian murid. Okey, pergi lagi sekali pada bahagian murid. Okey, cari dekat sini email ni, nampak ni email. Okey, anak-anak pergi pada email, buka email tu balik, email tersebut. Inilah paparan dalam email anak-anak tu. Nampak ni ada bahagian ni, confirm your Scratch account. So pergi pada Scratch account. Okey, dia ada bagi tahu dekat sini. Okey, confirm my email address. So confirm kan, tekan ni saja. Dan nak tekan saja ini, dan tekan okey, let's go. Okey, so dia terus akan bawa anak-anak pada paparan di dalam Scratch anak-anak.
Okay, dalam scratch anak-anak ni. Okay, so macam mana kita nak mulakan? Okay, starting from sini, kita mulakan dengan create. Okay, inilah display yang akan anak nampak dalam scratch anak-anak tersebut. Okay, baiklah, sekarang kita akan mulakan mengenali apa itu scratch. Okay, apa sebenarnya scratch ni? Scratch ni actually satu atau cara. Okey, satu atau cara di mana atau cara tersebut berdasarkan kepada command ataupun arahan yang akan anak-anak buat. Okey, apa yang kita nak lihat, apa dia punya hasil dia. Okey, anak-anak nampak yang di bahagian kucing ni, yang kucing saya gerakkan ni. Okey, ini kita panggil sebagai sprite. Okey, apa yang akan berlaku ialah kita nak hasilkan sesuatu di mana pergerakan yang ada pada kucing ni akan bergerak sama ada ke sini atau ke mana saja di bahagian sini. Okey, kita nak hasilkan satu pergerakan, satu animasi daripada kucing ni. Okey, tapi sebelum kita menghasilkan animasi, kita perlu buat satu arahan dulu. Kita perlu hasilkan satu arahan kepada kucing tersebut untuk bergerak. Okey, sebenarnya kucing ni kita boleh ubah. Kalau kita nak kucing ni pun kita boleh tukar kepada benda lain. Okey, jangan risau. Okey, so sekarang cikgu akan tunjukkan. Katakanlah anak-anak tak nak kucing ni. Okey, dia katakan anak tak nak kucing ni. So anak-anak boleh buang. Nampak di bahagian bawah ni ada pangkal, anak-anak buang saja. So hilang kucing tu. So apa yang anak boleh lakukan, anak boleh pilih di bahagian bawah tadi tu, and then anak-anak boleh pilih dekat sini apa yang anak nak. Okey, contoh dia lah, katakanlah cikgu nak pilih, ketam contohnya lah. Okey, ketam ni. Okey, katakan cikgu klik ketam ni. Okey, ketam ni sekarang dah ada dekat depan ni. Okey, ini kita panggil sebagai sprite. Okey, so kalau katakan kita nak kecilkan sprite ni, kita boleh kecilkan di bahagian sini. Okey, nampak tak bahagian ni? Okey, 100 ni kita boleh tukar kepada 80. Dia akan jadi lagi kecil lah. Nampak? Okey, contoh dia. Okey, tapi cikgu rasa cikgu nak besarkan sikit bagi nampak cantik sikit, jelas. So cikgu letaklah 100 sekali. Okey, macam ni kan? Okey, so ini yang kedua. Okey, lepas kita kenal sprite. Yang ketiganya, anak-anak nampak ni button merah dan hijau ni. Button merah ni menandakan anak-anak nak memulakan animasi anak-anak tersebut. Okey, kejap lagi cikgu akan tunjuk. Kita panggil sebagai green flag. Okey, yang warna merah ni pula ialah untuk stop. Apa yang animasi yang anak-anak lakukan. Alright, okay. So seterusnya, jika anda nampak di bahagian belakang ni kosong kan? Okay, bahagian kosong belakang ni kita boleh letak background sebenarnya. Nampak kosong, boring dia nampak. Crab ni seorang-seorang, seko-seko dekat sini kan? So kita boleh tukar, kita boleh cari di bahagian bawah tadi tu. Okay, lagi sekali cikgu buka. Ni nampak ni bahagian background bawah ni kita boleh tukar. Choose backdrop. And then anak boleh carilah apa yang sesuai untuk anak. Katakanlah cikgu nak cari apa kalau crab tu ada apa crab ada tak macam dalam sungai ke? Ada. Okey, cikgu ambil ni. Underwater 1, underwater 2. Nampak dah background belakang ni dia ada dekat mana? Dia ada dekat dalam lautan. Okey, so settle. Bahagian background cikgu dah tunjukkan, bahagian sprite cikgu dah tunjukkan. Sekarang ni kita akan pergi tengok sebelah sini pula. Okey, sebelum tu, ini ialah bahagian di mana anak-anak akan hasilkan blok. Di sinilah hasil kerja anak. Kita panggil sebagai workstation dia. Workplace di sini. Dan di sini kita panggil sebagai stage. Stage ni ialah paparan yang anak-anak dah hasilkan tadi dalam blok tu. Di sinilah yang akan dilihat atau dipaparkan hasilnya di sini. Sebentar lagi anak-anak tengok. Okey. Dan ini pula kita panggil sebagai bahagian ataupun blok-blok di mana anak-anak akan hasilkan melalui paparan di bahagian-bahagian ini. Okey, dia ada motion, dia ada loop, dia ada sound, dia ada event, control, sensing, operation, variable, and my block. Okey, tapi cikgu akan tunjukkan yang basic saja hari ini. Okey, yang asasnya saja itu kita nak lihat bagaimana crab tu, ketam tu boleh bergerak dan ketam tu boleh memaparkan perkataan. Okey, itu saja dulu untuk basic hari ni. So bagaimana kita nak mulakan? Katakanlah saya tarik ketam ni di bahagian tepi macam ni. Saya nak pastikan ketam ni bergerak macam ni. Okey, kita tengok macam mana cara ketam nak bergerak. Alright, pertama sekali yang paling asas kita akan pergi pada event dulu. Okey, untuk memulakan sesuatu pergerakan pada simulasi ni, kita perlu ambil yang pertama ni, when green flag click. Okey, ni lah sebentar lagi kita nak guna kearahan, kita nak tekan yang ni, barulah kata ketam ni boleh bergerak.
Okay, so dah habis dah tu, barulah kita buat pergerakan dia. Kita nak digerak ke sini kan. So move 10 step ni. Okay, kita letak move 10 step macam tu. Alright, lepas move 10 step ni, kita juga boleh letak move 10 step ni. Sebenarnya kalau kita tekan dekat green flag ni, dia akan bergerak. Tapi kalau tekan banyak kali, dia akan gerak, baru gerak. Kalau tak tekan, tak gerak kan. Kita tak nak macam tu, kita nak tekan sekali dia dah gerak. So macam mana? Okay, sekarang kalau kita buat move 10 step, dia hanya gerak bila kita tekan sekali. Tapi kita tak nak macam tu. Apa yang kita nak sekarang, kita nak pastikan dia bergerak. Dia bergerak, sentiasa bergerak dalam repeat lepas satu, step kedua, step ketiga, step keempat sampai 10 kali. So apa berlaku? Kita kena letak repeat 10 step dekat bahagian mana? Dekat bahagian control. Okay, kita tekan control, kita masukkan di bawah sini, di dalam, pastikan dekat dalam macam ni. Okay, okay, kita cuba try tengok. Dia bergerak kan, tapi dia bergerak macam dalam bentuk slide. Cuba perasan tak? Kita tengok sekali lagi. Sekali lagi saya tekan. Dia bergerak dalam bentuk slide. Okay, it's okay, bagus juga. Okay, tapi cikgu nak cuba jadikan dia bergerak satu. Macam mana cara dia? Kalau nak buat macam tu, kita ambil yang weight ni. Okay, weight ni kita masukkan dekat dalam. Okay, macam tu. Okay, kita tukarlah weight ni kepada 0.5. 0.5. Sorry, 10.5 pula. 0.5. Okay. So apa berlaku? Kita katakanlah ni kita nak step dia dalam 5 saja cukup. Okay. Okay, kita tolak dia tepi balik. Kita tekan. Nampak tak pergerakan dia 0.5 macam mana? Okay, kalau kita tukar kat sini. Katakan kat sini kita tukar. Okay, saya stop dulu. Katakan kat sini kita tukar dia kepada 2. Apa jadi? Cuba tengok. Lagi cepat kan lagi lambat? Lambat sangat, nampak, baru nak bergerak. Selepas 2 second baru dia bergerak kan. So kita nak cepatkan dia bergerak. So kita weight dia ni kita jadikan dia kepada 0.5. Just nice. Okay, so kita tolak dia tepi balik lagi sekali. Nampak dia dah bergerak kan. Okay, dia dah bergerak situ. Katakanlah cikgu penat lah, asyik bergerak ke sini, cikgu nak tarik ke sini balik. Dah habis gerak, dah habis gerak ke sini, cikgu nak tarik ke sini balik. So macam mana cikgu nak dia stay, dia akan pergi balik semula ke tempat asal dia. Tak payah cikgu bagi arahan, cikgu drag. So seterusnya kita akan pergi pada motion. Tengok motion. Okay, dia ada perkataan set X2 dengan set Y2. Okay, so sekarang ni kalau anak-anak perasan, setiap pergerakan ketam ni, perasan tak dia ada dia punya koordinat dekat sini, 419 negatif 119. Ini kalau dia ada dekat sini, tapi kalau dia ada dekat sini berapa? Tu negatif 149 dan negatif 131. Anak-anak just drag je, anak-anak tahu dekat mana dia punya koordinat. So sekarang ni cikgu nak dia mula dekat sini. So bila dia dah bergerak nanti, bila kita nak go to the next green flag, kita nak tekan semula, dia akan terus gerak kat sini balik. So tak payah penat-penat kita nak letak semula. So macam mana? Kita tekan set X ni, kita ambil X dulu, kita tekan di bahagian atas. Ok, lepas tu set Y pun sama juga, sebab ini set X dan set Y ni ialah dia tengok pada keadaan melintang dan menegak, keadaan semasa dia. Ok, kita tengok apa yang berlaku. Alright, kita cuba test. Ok, alright. Ok, so bila kita tekan balik flag, cikgu tekan balik flag, dia ulang balik ke tempat asal. So tak payah cikgu nak drag sendiri kan. Right. Ok, sampai situ harap anda faham. So yang keduanya, cikgu nak letak dialog pada crab tu. So macam mana cara cikgu nak letak dialog pada crab tu? Ok, caranya ialah ada perkataan dekat sini, perkataan loop. Nampak? Ada loop. Ok ni, loop ni. Alright, so kita akan gunakan perkataan blok dalam bentuk loop ni dulu. Ok, so kita akan letak drag, kita akan masukkan ke dalam ni. Ok, so dia kata say hello for 2 second. Ok, so selepas dia gerak ke tengah ni nanti dia akan kata hello for 2 second. Ok, cikgu tak nak, cikgu nak tukar hello tu, cikgu tukar dalam kotak tu, cikgu tulis hi, apa khabar semua. Cikgu buat macam tu. Ok,
Cikgu buat macam tu. Okey, kita nak 2 second. Okey, kita nak dia play 2 second saja. Okey, ni maksudnya berapa lama hai apa khabar tu akan muncul. Okay, kita tengok dia bergerak dulu. Selepas bergerak, hai apa khabar, nampak. Okey. Okey, kita boleh tambah juga lagi satu, dia boleh tambah juga lagi satu perkataan lagi, kita tambah lagi satu perkataan. Kita bubuhlah kat sini, saya bubuh lagi, hai apa khabar, harap semua sihat ya. So kita tengok sekali, betul tak? Dan kita tambah satu lagi, cikgu nak extra kan, ada perkataan think ni kan. Perkataan think ni pun kita letak kita letaklah tengah-tengah dulu sebelum tu. Letak kat sini lah, katakan cikgu letak sejuknya dalam air ni. Contoh dia lah cikgu bagi. Ini macam think ni, dia macam dia ada bubble lah. Okay, maksudnya dia tengah memikir sesuatu, dia tengah cakap dalam hati lah. Contoh dia macam tu. Okay, so cikgu try tekan okay, ini pergerakan dulu selama 5 step dia buat. Okay, lepas tu dia kata hai apa khabar 2 second, sejuknya dalam air ni, dia kata. Lepas tu last sekali dia kata apa lepas 2 second tu, harap semua sihat. Okay, tak jadi ni, kejap cuba tengok balik. Save for 2 second, lagi sekali kita tengok. Kita gerak, hai apa khabar, sejuknya dalam air ni, bubble tu kan, harap semua sihat. Okay, right. So sehingga itu je dulu cikgu nak anak-anak buat. Cikgu harap anak-anak dah faham apa yang cikgu cakap tadi ni. Okay, so harap anak-anak faham. So ini yang akan anak-anak buat, hasilkan daripada segi pergerakan mula dia, beberapa step, and then paparkan message ataupun percakapan ni dalam bentuk bubble tu pun, dan dalam bentuk dialog tu. Okay, selesai saja anak-anak habis ni. Apa yang cikgu nak ialah anak-anak tekan save dulu tapi sebelum tu kita paparkan dulu, kita labelkan dulu hasil projek anak-anak ni. Kata kita tulis situ test 1. Ini adalah test pertama. Okay, test pertama, and then kita tekan share kat sini. Sebenarnya tekan share kat sini. Okay, sebenarnya share ni warna oranye. Okay, nanti sebab cikgu dah pernah tekan sekali tadi, so dia tak warna oranye dah lah. So kalau anak-anak kat sini nanti warna oranye. Tekan tulis dulu kat sini test 1, and then tekan share. Okay, so paparan dia akan ada macam ni nanti, test 1. Right. Okay, so apa yang cikgu nak anak-anak buat ialah, anak nampak copy link ni. Okay, cikgu nak anak-anak hantar pada cikgu di Padlet. Okay, copy link ni saja. Okay, copy link. Okay, lepas tu anak-anak hantar pada cikgu. Cikgu adakan bagi link nanti pada anak-anak dekat sana nanti, dekat grup kelas cikgu akan bagi link. Okay, so link Padlet tu anak-anak hantarkan pada cikgu dekat link Padlet tu. Contoh dia ni, kalau anak-anak copy lah, cikgu just masukkan dulu macam ni. Alright, so just enter saja. Okay, ini daripada cikgu lah. Okay, daripada cikgu. Contoh dia ni, contoh dia. So cikgu, bila cikgu masuk dalam link Padlet nanti, cikgu boleh tengok siapa punya. Contoh dia, cikgu klik sini. Okay, cikgu tahu siapa punya. Sini nanti cikgu akan tahu siapa punya. Alright, sebab ada nama anak-anak kat situ. Okay, jadi cikgu harap anak-anak dapat buat ikut step yang cikgu cakap tadi dulu. Cikgu dah maklumkan tadi. So tengok balik semula video ni. Kalau tak faham daripada step registration tadi, daripada mula register tadi. Okay, tadi cikgu ada cakap register tu, kalau tak nak register boleh download kan untuk offline. Tapi cikgu rasa is better anak-anak buat dalam ni. Okay, anak-anak buat dalam online terus. Okay, tak perlu nak offline, sebab nanti anak tak boleh share pada cikgu ataupun laptop anak rosak ke. Okay, jadi baik buat dalam online saja, save dekat cloud dah. Okay, jadi cikgu boleh dapat. So yang mana yang buat offline tadi, buat balik secara online, ikut register yang macam cikgu cakap tadi tu, and then dah siap buat semua seperti yang cikgu cakap, pelbagaikan ikut kreativiti masing-masing. Nak guna ikon yang lain pun tak apa. Ok, lagi elok guna ikon lain, background lain, dan cuba buat step yang macam cikgu cakap tadi. And then dah habis selesai, save, tekan share tadi tu. Keluar warna orange, dia akan bawa anak paparan ke sini bila dah habis tadi tu. Ok,
Okay, and then anak nak copy link kat sini, then hantarlah pada cikgu dekat Padlet, dalam Padlet. Okay, cikgu akan bagi link Padlet tu dalam grup anak-anak. Okay, jangan risau. So, sampai sini dulu. So, cikgu harap dapat membantu anak dapat siapkan dalam minggu ni. So, minggu depan kita dah boleh buat projek yang lebih mencabar lagi dalam Scratch ni. Okay, baik. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih.